Orang yang mempunyai deria keenam ni, dia dapat merasakan semua kegiatan yang terjadi di dunia lain. Bahkan dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan roh. Anak aku salah satu yang ada deria tersebut. Kali ni aku nak cerita kenapa aku suruh anak aku tutup deria keenam dia bila ada kematian. Masa kecil, dia boleh nampak roh-roh orang yang dah mati. Roh-roh akan balik ke rumah mereka semasa kenduri tahlil yang dibuat oleh waris si mati. Roh-roh tu akan duduk di samping orang yang tersayang. Ada roh yang senyum dan nampak bercahaya. Ada yang dalam keadaan sedih. Ada juga roh yang anak aku tak nampak sebelum jenazah dikebumikan sehingga selepas kenduri tahlil. Bila dia dah besar, dah belasan tahun, roh-roh tu mula ada permintaan. Kadang-kadang bila aku balik kampung, ada kemalangan maut. Dia akan nampak roh orang yang terbaring di jalan raya itu meminta tolong orang yang melihat mayatnya. Dia tahu anak aku boleh nampak dia. Belum sempat dia nak minta tolong, cepat-cepat anak aku tutup deria keenam dia. Kisah pertama. Kawan anak aku meninggal kerana kemalangan masa lumba motor. Dia tak tahu pun kawan dia meninggal masa tu. Lebih kurang pukul 8 malam, dia pergi ke kedai runcit. Masa tu dia nampak kawan dia datang tempat yang selalu dia lepak. Dia datang dalam keadaan berlumuran darah. Masa tu anak aku dah tahu kawan dia dah tak ada. Dia suruh anak aku bagi tahu adik lelaki dia supaya jangan jadi macam dia, suka merempit. Dia juga suruh anak aku bagi tahu adik dia yang dia sayang adik dia walaupun selalu bergaduh. Dia minta adik dia halalkan semua duit yang dia pernah curi dari adik dia. Dia juga suruh anak aku bagi tahu mak dia yang dia sayang mak dia dan ampunkan segala dosa dia. Dia cakap mak dia kalau senyum sangat manis. Dia suruh anak aku pesan dekat mak dia senyum sebab dia nak tengok senyuman manis mak dia buat kali terakhir. Lepas tu dia merintih, "Mak, malam ni je abang dapat tidur dengan mak buat kali terakhir." Tiba-tiba roh tu seperti disedut dan dia terus hilang. Anak aku tak sampai hati nak bagi tahu malam tu. Seminggu selepas tu baru anak aku bagi tahu ke adik dia. Aku yang menangis teresak-esak, rasa macam anak aku yang meninggal. Bila roh-roh tu nak datang, anak aku akan rasa sejuk, rasa macam nak mati. Perasaan dia masa tu memang sangat sedih. Kisah kedua tentang nenek tua yang tinggal berdua je dengan suami dia yang dah uzur. Suatu hari, dia meninggal tanpa disedari suaminya. Semasa pengebumian, roh nenek tu datang menghampiri anak aku. Dia minta sampaikan pesan kat anak-anak dia. Katanya jangan biarkan ayah mereka sorang-sorang. Dia tak nak suami dia mati macam dia, mati keseorangan. Dia suruh bagi tahu anak-anak dia yang suami dia dah tak lama lagi. Suaminya akan mati beberapa hari je lagi. Dia juga bagi tahu anak mana yang tak boleh harap jaga suami dia. Ni tugas yang berat. Kalau salah cakap, mesti mereka adik-beradik yang bergaduh. Tapi yang sedihnya, betul apa yang roh nenek tu cakap. Beberapa hari lepas tu, suami dia meninggal. Walaupun masa tu dia nampak sihat. Ketika ziarah ahli keluarganya,
rasa bersalah pula sebab tak berterus terang dengan anak-anaknya dan bagi tahu pesanan nenek tu. Kisah ketiga tentang seorang lelaki tua yang dah meninggal. Dia suruh anak aku cari lelaki-lelaki yang dia rampas isteri mereka. Dia rasa bersalah dan nak minta maaf. Macam mana nak cari? Dia pun dah berumur 90 tahun. Aku tak dapat tolong sebab mustahil ditunaikan. Kisah keempat tentang seorang ibu malang. Anaknya koma. Doktor cakap anak dia dah tak ada harapan. Doktor nak buang alat bantuan hayat anaknya. Tapi dia cakap dia nak tanya seseorang dulu. Dia call anak aku dan suruh anak aku berhubung dengan anak dia yang koma. Dia bagi nama dan gambar anak dia. Mula-mula anak aku nampak roh tanpa wajah. Bila diseru namanya berbengkai ibunya, barulah wajahnya makin jelas dan sama dengan gambar yang ibu dia bagi. Dia bagi tahu anak aku dia tak boleh masuk dalam badan dia semula. Banyak kali dia cuba masuk tapi akan tembus keluar. Kalau dia dapat masuk pun dia akan cacat seumur hidup. Dengar jawapan anak aku, perempuan tu suruh doktor cabut bantuan hayat anaknya. Kisah kelima tentang seorang lelaki yang ditinggalkan isterinya kerana mengejar lelaki kaya. Dia membesarkan anak-anak mereka seorang diri. Suatu hari, lelaki tu meninggal. Masa tu bekas isterinya ada datang ziarah jenazah. Anak aku didatangi roh lelaki itu. Dia suruh anak aku bagi tahu anaknya, ayah minta maaf sebab susahkan korang. Terima kasih jaga ayah masa ayah sakit. Untuk bekas isterinya dia cakap, abang sayangkan Ida. Maafkan abang sebab tak mampu bagi kemewahan kat Ida. Abang dah ampunkan segala dosa Ida pada abang. Ida adalah kekasih abang awal dan akhir. Meraung bekas isteri dia. Aku pun sama menangis. Lepas tu aku cakap dengan anak aku, suruh dia tutup deria keenam bila ada kematian. Aku bagi tahu anak aku, kita tak tahu yang datang tu betul-betul roh orang yang mati atau jin yang menyerupai. Takut akidah kita terpesong. Banyak rahsia alam yang kita tak tahu. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Wallahu alam. Yang buruk datang dari aku, yang indah dan hebat datang dari Allah. Nanti aku akan ceritakan kejadian-kejadian yang aneh masa aku mengandungkan anak yang ada deria keenam.